sebelum kita menyatakan jawapan kepada soalan-soalan tu, kita recap dulu apa yang pernah kita belajar berkenaan formula Q is equal to MC theta. Jadi, apa itu Q? Q ialah kuantiti haba yang diserap atau yang dibebaskan oleh sesuatu objek. So, kita akan guna formula ni untuk kita mengetahuilah kuantiti haba yang ada dalam sesuatu objek tu, sama ada diserap ataupun dibebaskan. Seterusnya, M adalah jisim yang diberi dalam unit SI dia kg. C pula merupakan muatan haba tentu, manakala theta merupakan perubahan suhu dalam unit Kelvin ataupun Celsius. Kita teruskan kepada soalan yang pertama, soalan SBP 2012, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan haba pendam tentu penguapan? Haba pendam tentu penguapan ialah haba yang diserap untuk menukarkan 1 kg cecair kepada gas tanpa perubahan suhu. Seperti yang kita pernah belajar sebelum ni, haba pendam tentu terbahagi kepada dua, iaitu haba pendam tentu pelakuran dan haba pendam tentu penguapan. Untuk mengukuhkan lagi, untuk kita refresh balik apa yang kita pernah belajar, students boleh buka muka surat 138. Baiklah, saya akan teruskan dengan soalan B. Berdasarkan lengkung pemanasan dalam Rajah 9.1 dan maklumat yang diberikan, bandingkan kakak didih air dan spirit methylated, muatan haba tentu dan masa untuk mendidihkan air dan spirit methylated. Baiklah, jawapan untuk satu Roman ialah kakak didih air adalah lebih tinggi daripada spirit methylated, muatan haba tentu air adalah lebih tinggi daripada spirit methylated dan masa untuk mendidihkan air adalah lebih lama daripada spirit methylated. 2 Roman, hubung kaitkan takat didih cecair dengan muatan haba tentu. Semakin rendah takat didih cecair, semakin kecil kapasiti muatan haba tentu. 3 Roman, didaksikan hubungan antara muatan haba tentu dan masa untuk cecair mendidih. Muatan haba tentu yang tinggi mengambil masa yang lama untuk cecair mendidih. Muatan haba tentu berkala terus dengan masa untuk cecair mendidih. C. Menggunakan Rajah 9.1 dan maklumat yang diberikan, terangkan mengapa kita berasa lebih sejuk apabila alkohol seperti spirit methylated tertumpah di atas tangan berbanding dengan air yang berjumlah sama. Jawapan dia, alkohol mempunyai takat didih yang lebih rendah daripada air. Oleh itu, alkohol meruap dengan mudah. Alkohol mempunyai haba pendam tentu yang rendah daripada air. Oleh itu, haba dari tangan diserap dengan kadar yang lebih pantas. Jadi, apabila sesuatu bahan dia mempunyai haba pendam tentu yang rendah, haba mudah meresap dan dibebaskan. Seterusnya, soalan D. Rajah 9.2 menunjukkan ikan yang beku diletakkan di atas sebuah pinggan kaca untuk dinyah bekukan. Masa yang diambil untuk menyah beku adalah melebihi 2 jam. Menggunakan konsep-konsep fizik yang sesuai, terangkan sifat-sifat pinggan yang boleh menyah bekukan lebih banyak ikan dalam masa yang lebih singkat. Pinggan itu boleh digerakkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi, dia nak ikan yang boleh dinyah bekukan lebih banyak dengan masa yang lebih singkat. Maksudnya kurang daripada 2 jam. Yang kedua, dia nak pinggan tu boleh dibawa ke mana-mana. Okey, jadi jawapan anda hendaklah mengandungi aspek-aspek yang berikut. Aspek yang pertama, kemampuan untuk mengalirkan haba. Yang kedua, muatan haba tentu pinggan tu. Yang ketiga, warna pinggan. Keempat, ketumpatan pinggan tersebut. Dan yang terakhir, luas permukaan pinggan. Jadi kita gerak ke jawapan. Okey, sebabkan soalan ni 10 markah, jadi kita kena buat dalam jadual. Jadual ni kena ada 2 kolom. Kolom pertama, ciri-ciri dia. Yang kedua, penerangan. Okey, ciri-ciri ni kita kena terangkan ikut aspek-aspek yang dia minta. Jadi, aspek yang pertama, dia nak kemampuan untuk mengalirkan haba. Jadi, kemampuan untuk pinggan yang mengalirkan haba perlulah yang baik. Sebab apa? Bila dia kemampuan untuk alirkan haba ni dengan baik, jadi haba yang dialirkan adalah lebih cepat. Yang pertama, haba yang dialirkan daripada pinggan ke ikan. Yang kedua, haba daripada persekitaran ke pinggan. Okey. Bila haba daripada persekitaran ke pinggan dialirkan dengan lebih cepat, maka pinggan tu akan menerima haba yang banyak dengan lebih cepat. Jadi, lebih cepatlah haba daripada pinggan tu akan alirkan ke ikan. Jadi, ikan tu akan dinyah bekukan dengan lebih cepat. Okey, faham? Yang kedua, muatan haba tentu pinggan.
muatan haba tertentu pinggan mestilah yang rendah. Sebab apa? Bila muatan haba tertentu rendah, perubahan suhu dia tinggi kan? Jadi bila perubahan suhu tinggi, dia akan lebih cepat panas dan lebih cepat sejuk. Jadi pinggan ni boleh serap haba dan membebaskan haba dengan lebih cepat. Yang ketiga, warna pinggan. Warna pinggan mestilah warna hitam. Warna hitam ni adalah warna yang gelap. Jadi warna yang gelap ni atau hitam, dia adalah konduktor haba yang baik. Kenapa kita nak pinggan yang konduktor haba yang baik? Sebab bila pinggan tu di konduktor haba yang baik, dia akan menyerap haba yang lebih banyak. Bila diserap haba yang lebih banyak, lebih cepat ikan tu akan defrost ataupun dinyah bekukan. Okey, yang keempat, dia nak ketumpatan pinggan. Ketumpatan pinggan mestilah ketumpatan yang rendah. Tadi kan dia nak pinggan yang boleh digerakkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi bila ketumpatan dia rendah, dia adalah lebih ringan dan mudah alih. Ciri yang terakhir, luas permukaan pinggan. Luas permukaan pinggan ni mestilah luas permukaan yang besar. Okey, sebab apa? Bila permukaan pinggan tu besar, lebih banyak kawasan pinggan yang akan terdedah dengan haba. Bila lebih banyak kawasan terdedah dengan haba, lebih cepatlah pinggan tu akan menyerap haba. Okey, yang kedua, lebih banyak ikan yang boleh dinyah bekukan dalam satu masa. Bila pinggan tu lebih besar luas permukaan, lagi banyaklah ikan yang boleh letak atas pinggan tersebut. Okey, itu.